Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita wawarkan. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah keluarga Malaysia siaga bencana. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio ruang bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Mastura Tan Sri Datuk Muhammad Yazid yang merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Apa khabar? Saya pun baik. Alhamdulillah. Ini pertama kali itu ya bersama kami di ruang bicara. Saya. Terima kasih menjemput saya. Itulah kami cukup merasa bangga kerana akhirnya dapat membawa Datuk untuk bersama kami sembang-sembang di ruang bicara ini. Terima kasih. Baik, kita memilih satu topik yang saya kira cukup relevan dengan perkembangan semasa. Ialah keadaan banjir pun semakin berlaku sebenarnya di beberapa buah negeri sudah pun mengalami situasi banjir. Masa saya nak datang tadi pun hujan dah turun renyai-renyai. Semalam hujan cukup lebat di Selangor sepanjang hari. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita wawarkan langkah-langkah. Sebab itulah kita pilih Datuk ya topik kita, iaitu keluarga Malaysia siaga bencana. Dan saya juga teringat sebenarnya Datuk tentang ketika pelancaran Yayasan Keluarga Malaysia 2 hari yang lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut ataupun memaklumkan tentang inisiatif dan juga langkah-langkah yang diambil dan juga program yang diatur yang akan dilaksanakan di bawah payung Keluarga Malaysia, iaitu Keluarga Malaysia siaga bencana. Mungkin boleh kita kongsi sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan Keluarga Malaysia siaga bencana itu. Terima kasih. Saya sangat tepat, timingnya sangat tepat untuk kita membincangkan perkara ini. Keluarga Malaysia siaga bencana ini adalah satu tema yang diwujudkan yang selari dengan tema-tema yang ada di peringkat antarabangsa. Di peringkat antarabangsa, mereka memanggil Only Together. Only Together. Kita pula Keluarga Malaysia siaga bencana. Sedap lagi agaknya nama kita. Dan ianya adalah satu konsep yang untuk membentuk komuniti Malaysia di semua peringkat sebagai satu keluarga menghadapi bencana. Mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ilhamnya datang daripada satu keluarga Malaysia ini melihatkan satu kesepaduan di antara rakyat bersama-sama menghadapi bencana bersama together, supaya kita sentiasa bersedia sebagai satu komuniti dan tidak lagi hanya mengharapkan kepada agensi-agensi yang terlibat. Setiap rakyat Malaysia itu telah menghadapi satu bencana yang amat dahsyat selama lebih dari 1.5 tahun, iaitu COVID-19. Itu telah meletakkan satu penanda aras yang sangat tinggi bahawa sekiranya kita lebih bersedia, mungkin kita boleh menangani usaha-usaha ini dengan lebih baik. Tetapi tidak ada negara di dunia ini bersedia untuk COVID-19, termasuklah kita. Dan kita akan melibatkan kesepaduan di antara pusat, negeri, peringkat daerah, swasta, semua lapisan masyarakat sampai ke satu unit keluarga itu sendiri. Okey, anticipation ataupun jangkaan pihak Datuk sendirilah, terutamanya selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Apakah Datuk melihat bahawa bila kita cakap tentang bencana, kita sebenarnya sedang menghadapi bencana dalam bencana sebenarnya, pandemik COVID-19, dan kemudiannya kita juga terpaksa menghadapi masalah banjir yang sudah mula menunjukkan tanda-tanda yang agak membimbangkan. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya oleh semua pihak, termasuklah rakyat jelata sendiri? Betul. Sebab ketika berlaku banjir, akan ada tempat pemindahan, pusat-pusat pemindahan yang akan diwujudkan, dan di situ juga perlu diambil kira semua SOP yang telah disediakan selama ini ketika kita menghadap COVID-19 sahaja.
Jadi di pusat pemindahan terbesar akan wujudkan hal-hal MySejahtera. Lepas tu semua kita perlu melakukan saringan-saringan tertentu dan kita mesti ada separation di antara yang telah kena COVID-19 dan mungkin yang tidak bergejala tapi sudah ada kontak rapat. Mereka semua datang pada satu keluarga dan juga jiran-jiran yang juga terlibat. Jadi itulah maksudnya bencana dalam bencana. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus menguruskan hal-hal tekanan mental yang ada yang akan diwujud, yang sudah Pasti tentu akan timbul bukan hanya di kalangan rakyat tetapi semua sukarelawan yang bersama-sama dan juga agensi-agensi di kalangan pegawai kerajaan yang terpaksa menghadapi perkara ini. Saya pasti kesediaan kerajaan menghadapi musim MTL ini dan lepas itu mungkin kemarau. Kita tidak tahu betapa seriusnya kemarau selepas ini. Tetapi kesiapsiagaan kita sebagai satu keluarga Malaysia itu saya pasti telah dimulakan, dicanangkan dari sekarang. Dan saya lihat bahawa walaupun di peringkat netizen kita tengok dalam Facebook dan juga Twitter dan juga IG betapa prihatinnya mereka sebagai unit-unit kecil untuk menyampaikan keadaan-keadaan yang berada on the ground kepada agensi-agensi sebab semuanya sibuk daripada APM-nya, daripada NADMA yang menjadi pengurus bencana di peringkat negara. Harus tahu bahawa di bawah tugas-tugas khas kami yang mempunyai NADMA dan juga APM. NADMA ni adalah pengurus bencana di peringkat pusat, tetapi di bawahnya hanya akan diaktifkan ketika berlaku bencana. Maknanya di peringkat negeri dan juga daerah. Jadi kita panggil jawatan kuasa bencana daerah dan juga jawatan kuasa bencana negeri. Jadi di peringkat daerah diketuai oleh DO dan peringkat negeri adalah SS. Jadi semua ni NADMA akan hanya activate semua jawatan kuasa ni ketika berlaku bencana. Kalau tidak ada bencana, jawatan kuasa itu tidak wujud. Lepas itu kita mempunyai APM, Angkatan Pertahanan Awam, sebagai sukarelawan untuk mengurus center-center atau pusat-pusat kuarantin dan juga pusat-pusat pemindahan yang ada di bawah. Okey, mungkin menarik juga sebenarnya perbincangan ini sebenarnya, tapi saya diberitahu oleh penerbit kita mungkin akan berehat dulu buat seketika untuk memberi ruang yang lebih selesa sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang akan kita bangkitkan, jadi anda jangan ke mana-mana. Kita kembali semula sebentar saja lagi kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang keluarga Malaysia siaga bencana dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mastura Tan Sri Datuk Muhammad Yazid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Baik, memang kita ketahui sekarang ini Datuk sudah pun banjir sebenarnya sudah pun mula melanda, terutamanya di sebelah utara tanah air, di Kedah misalnya, di Pulau Pinang pun dah mula berlaku insiden banjir ini, dan saya difahamkan di Perak pun hari ini sudah berlaku juga, dan proses pemindahan terpaksa dilakukan. Jadi kalau kita lihat dengan situasi yang sedang berlaku ketika ini, apakah sebenarnya semua pihak yang terlibat dalam membantu mangsa-mangsa banjir ini sudah pun berada kepada tahap kesiapsiagaan yang cukup tinggi sebenarnya, Datuk? Ya, kita mempunyai banyak pengalaman daripada masa-masa dahulu untuk menguruskan hal-hal bencana banjir. Tapi bezanya sekarang adalah sebab ada COVID-19. Jadi untuk menguruskan kedua-duanya sekali itu memerlukan tahap yang lebih tinggi. Dan saya yakin semua anggota kita dan agensi-agensi dah faham mengenai hal-hal yang berkaitan. Dan yang paling penting sekarang kita
hal-hal impak bencana ini, kita mesti memikirkan macam mana untuk mewujudkan inisiatif pengurangan risiko bencana. Kita melihat hal-hal pengurangan risiko bencana ini harus diusahakan ketika bencana tidak berlaku. Maknanya kena ada kesiapsiagaan dan early warning system yang memberitahu kita. Jadi kita tidak mahu ia menjadi skala banjir yang lebih besar. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh siapa sangka dian berlakunya kepala air dengan begitu banyak lumpur yang melanda daerah Yan. Begitu juga Baling juga melalui bencana tersebut. Dan semua ni di luar jangkaan. Hanya kita mesti bersedia dengan usaha-usaha bagaimana untuk menanganinya ketika ianya sampai ke tempat kita. Dan krisis menjadi besar kalau ia gagal diuruskan dengan baik dari awal. Jadi tidak ada siapa yang menjangka COVID-19 akan menjadi skala sebegitu besar. Walaupun bermacam-macam usaha dibuat. Begitu juga banjir. Tidak siapa yang boleh. Kita ada maths yang boleh memberi ramalan, tetapi sampai masa ia tidak dapat menjangka dan mengukur betapa besarnya krisis itu. Bila Dato' sebut tentang early warning itu, ini pun sesuatu yang selalu juga dibincangkan di luar sana. Apakah langkah-langkah yang diambil sebenarnya untuk memberi amaran awal supaya rakyat ataupun kawasan yang terlibat ataupun negeri yang terlibat itu memberi respon yang positif untuk cuba mengatasi ataupun bersiap sedia menghadapi masalah ini, dan reaksi daripada masyarakat Malaysia sendiri dalam menghadapi bencana. Apakah Datuk melihat bahawa kita belum lagi berada pada tahap yang sewajarnya? Saya rasa soal sikap dan awareness mengenai hal-hal berkaitan dengan perubahan iklim harus lebih diusahakan di kalangan masyarakat kita. Itu satu. Dan keduanya, ketika datangnya musim tengkujuh sebegini, saya rasa saluran-saluran perdana di peringkat TV dan juga media sosial boleh kita gunakan untuk sama-sama memberi amaran kepada rakyat. Walaupun ada tempat-tempat lokaliti tertentu yang dah terbiasa menghadapi banjir ini, tetapi seperti saya cakap tadi, kita tidak tahu skalanya, saiznya besar macam mana. Itu kita tidak tahu. Jadi fasiliti, kesiapsiagaan, semuanya mesti berada di peringkat optimum untuk menghadapi banjir yang bakal mendatang di kawasan tersebut. Bila Datuk sebut tentang soal itu, jadi apakah antara mungkin juga ada pembaharuan yang dirangka oleh kementerian sendirilah dalam usaha untuk memberikan ataupun menjayakan apa yang kita panggil sebagai budaya siap siaga di kalangan rakyat sendiri? Soal budaya ini mengambil masa untuk diterapkan, tetapi ketika sesuatu tragedi ataupun bencana melanda satu tempat, ia akan meletakkan satu daya tahan dan daya fikir dan daya sedar di kalangan rakyat yang begitu tinggi. Sebab kadang-kadang kita mengalami kehilangan nyawa. Betul. Kerosakan pada harta benda kita, dan ia akan merubah keadaan di lokaliti itu sendiri. Dan fokus utama usaha kita yang sedang diusahakan di peringkat semua peringkat, satu, meningkatkan kesedaran masyarakat, agensi-agensi kerajaan dan pelbagai pihak mengenai risiko bencana. Kedua, membudayakan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat. Macam mana? Maknanya kalau sudah berlaku banjir itu, kalau dipanggil untuk pergi ke tempat pemindahan atau pusat pemindahan, mesti respon. Jangan duduk di rumah. Takut nanti kalau air banjir itu naik lagi, takut kita akan menghadapi kehilangan nyawa ataupun
macam-macam perkara boleh berlaku, ya. Dan kita menggalakkan tahap kesiapsiagaan bersama antara agensi. Maknanya di bawah tugas-tugas khas, ya, di bawah bahagian saya, di antara APM dan NADMA cukup cantik usaha di antara dua agensi ini. Saya lihat semenjak COVID-19 melanda negara, seiring dan sejalan NADMA dan juga APM ini. Sebelum ini mungkin mereka lebih berusaha orang kata secara silo, tetapi setelah berlaku ini nampak di mana saja ada NADMA akan ada APM, dan APM sekarang sudah menjadi sekretariat juga kepada NADMA di peringkat daerah dan juga negeri. Dan keempat, memastikan keselamatan nyawa itu paling penting. That would be the first and foremost priority ketika kita menghadapi bencana di satu-satu kawasan. Lepas tu meminimalkan kemusnahan infrastruktur dan juga harta benda masyarakat, industri dan juga yang menjadi harta kerajaan. Ya. Okey, bila kita lihat daripada apa yang Datuk sebut di awal tadi lah, selain daripada masalah banjir ataupun isu banjir yang kita bincangkan ini, kita juga menghadapi bencana pandemik COVID-19, dan ini juga apakah ini Datuk melihat sebenarnya memberikan satu impak ataupun tekanan juga dalam usaha untuk pegawai-pegawai yang bertugas atau kaki tangan yang bertugas membantu bangsa-bangsa banjir ini menghadapi situasi ini, terutamanya untuk menyesuaikan diri ataupun tindakan mereka dengan apa yang disebut sebagai norma baru disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Sudah pasti. Tetapi norma baru ni adalah satu cara hidup sekarang ini di kalangan masyarakat kita. Jadi sama ada banjir atau tidak, saya pasti itu akan menjadi satu pegangan setiap rakyat Malaysia. Sebab mereka tahu bahawa pandemik masih lagi berlaku, dan sekarang ditimpa pula dengan banjir, dan musibah tu akan jadi lebih acute atau lebih tinggi atau lebih lebih sharp serangannya terhadap masyarakat di bawah. Jadi saya pasti rakyat Malaysia sangat sedar mengenai norma baru yang ada, dan kita di peringkat NADMA sebelum ini pun telah mengadakan beberapa latihan dan juga usaha di peringkat masyarakat yang melibatkan ketua-ketua kampung dan juga ketua-ketua masyarakat di kawasan itu. Kalau orang asli, pihak Jakwa dan juga Ketuk Batin, ya, di mana kita panggil ABC-19. Ataupun setiap kita menjadi ejen pembasmi COVID-19. Maknanya diterapkan di peringkat komuniti itu sendiri. Apa itu untuk menjadi seorang ejen basmi COVID-19? Yes. So maknanya norma baru itu telah diterapkan lebih awal sebelum bencana banjir ini datang. Ya. Okey, saya juga dipahamkan mungkin NADMA sendiri pun telah mengeluarkan statement. Dulu banyak jugalah yang rungutan-rungutan yang dibangkitkan, terutamanya di pusat-pusat pemindahan itu sendiri, penempatan mangsa-mangsa banjir itu sendiri. Mereka mengatakan mungkin layanan yang kurang, pengawalan yang agak longgar dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemik COVID-19 ini, saya percaya NADMA juga mungkin telah mengubah cara mereka, strategi mereka di pusat-pusat perpindahan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan dan juga meyakinkan masyarakat dan juga rakyat yang mungkin terlibat dalam pandemik, bukan pandemik tetapi banjir ini nanti, mungkin mereka juga akan diberikan layanan yang terbaik sebenarnya di pusat-pusat pemindahan. Ya. Kita mempunyai cubicle, tent yang berwarna orange tu di setiap pemindahan. Maknanya satu keluarga itu akan berada di dalam setiap kubikel itu. Maknanya tidak lagi disusun seperti di dalam dormitory. Mereka mempunyai privacy di kalangan ahli keluarga mereka. Itu satu. Dan hal-hal pasal makanan tidak lagi dibuat secara gotong royong untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19 di dalam pusat pemindahan. Dibuat pack food
Disiap sediakan untuk diberi pada kalau keluarga tu ada 4 orang, 5 orang, terus diberi dalam bentuk pack food. Dan juga fasiliti-fasiliti lain seperti PPE untuk agensi-agensi yang bertugas, dan juga sarung tangan, dan juga kalau mereka berada di rumah masing-masing, bakul makanan juga disediakan oleh NADMA. Malah kualiti barang makan NADMA itu bagi saya baik. Dan mempunyai segala keperluan untuk keluarga itu buat seketika. Dan APM akan berusaha untuk menyampaikan semua bakul makanan ini ke tempat-tempat kalau mereka masih berada di rumah. Dan juga di peringkat pusat pemindahan, mereka akan juga membantu pihak NADMA di situ. Sesuatu juga yang saya ingin bangkitkan bersama dengan Datuk lah, ialah bagaimana pihak kerajaan juga ingin memastikan bahawa dari segi koordinasi, dari segi penyelarasan pengurusan bencana dapat diuruskan dengan lebih efisien dan mapan sebenarnya, Datuk. Ya. Di peringkat daerah, kita mempunyai pegawai daerah yang akan mengetuai ataupun mempengerusikan jawatan kuasa bencana daerah, dan apa saja peruntukan yang diturunkan dari pihak NADMA akan turun ke peringkat negeri, dan semua detail ataupun maklumat-maklumat yang diperlukan di peringkat akar umbi akan dikumpulkan di peringkat daerah. Maknanya ianya harus licin, sebab ianya akan datang dari peringkat penghulu, daripada ketua-ketua kampung, yang mereka akan sampaikan maklumat-maklumat ini kepada DO, dan DO akan sampaikan kepada peringkat negeri, dan negeri akan memberi laporan ini kepada peringkat pusat, iaitu di mana NADMA berada, dan peruntukan-peruntukan yang akan dibawa turun sampai ke peringkat daerah. Ya, jadi kelicinan itu berlaku two ways. Maknanya mesti datang dari bawah dulu maklumatnya, dan seharusnya mesti accurate, dan disampaikan. Barulah NADMA akan tahu berapa, macam mana keadaan di bawah, apakah keperluan yang sepatutnya supaya menepati dibantu tu memang betul-betul dibantu. Bila Datuk sebut tentang istilah dibantu, itu memang betul-betul dibantu. Selain daripada bantuan secara fizikal yang dapat kita lihat berlaku perpindahan dan sebagainya, apa lagi bentuk bantuan yang diberikan kepada mangsa-mangsa itu? Jabatan Kebajikan Masyarakat juga bekerjasama dengan pihak NADMA di peringkat daerah, di mana kaunseling juga dibuat untuk membantu keluarga-keluarga yang terlibat. Dalam masa yang sama, mungkin ada perkara-perkara lain yang akan timbul dalam keadaan bencana ini. Bukan hanya hal-hal makanan atau perubatan, hal-hal psikologi pun kita kena uruskan, kemurungan. Saya rasa itu adalah satu perkara yang sangat besar sebenarnya, yang sedang melanda rakyat sekarang ni. So mesti ada satu harapan, satu looking forward. Apa akan berlaku selepas ini? Jadi salah satunya adalah kerosakan kepada harta benda mereka. Betul. Ya, harta benda mereka. Jadi ini selalunya diuruskan di peringkat negeri. Tapi dalam masa yang sama, NADMA juga akan melihat perkara ini dan submission kepada MOF sekiranya perlu untuk dibantu dalam bentuk bantuan keuangan. Itu disalurkan ke bawah supaya kalau berlaku kerosakan rumah atau benda ni, perkara ini boleh dibantu secepat mungkin. Okey, saya juga nak mendapatkan pandangan Datuk secara ikhlas, Datuk, suka ataupun tidak, sebenarnya lah kita tidak dapat memuaskan hati semua mereka yang terlibat sebenarnya. Selalunya apakah rungutan yang diterima oleh pihak Datuk sendiri, terutamanya daripada mangsa-mangsa banjir sebelum ini tu, ataupun mangsa-mangsa bencana yang berlaku tu? Mereka selalu mahu bantuan itu sampai cepat.
Kadang-kadang maklumat itu tidak sampai cepat. Jadi itu yang penting. Kalau maklumat itu sampai cepat, sebab beribu orang dilanda bencana at one time di satu-satu lokaliti. Betul. Mustahil kita boleh mendapat semua maklumat itu secara serentak. Jadi ada masanya dan ada kalanya kita tidak dapat menguruskan semua permasalahan itu secara serentak. Jadi saya memohonlah dan merayu kepada terutama sekali ketua-ketua masyarakat, NGO, orang perseorangan yang begitu prihatin sebenarnya ketika kita dilanda bencana COVID-19 ini, untuk menterjemahkan perkara itu ketika banjir pula melanda kita. Jadi supaya cepat sampai. Tidak mungkin seorang DO itu dapat menguruskan maklumat itu dengan baik kalau beliau tidak mendapat semuanya sekali. Dan barulah bantuan itu akan sampai dengan cepat. Ia tidak boleh kita mohon bantuan itu tanpa ada bukti-bukti dan juga submission tertentu. Ya. Bila Datuk sebut tentang maklumat, kadang-kadang ada juga maklumat palsu yang dimainkan, terutamanya di media-media sosial, dan mungkin nasihat Datuk jugalah, bukan satu permainan sebenarnya bila kita bercakap kerajaan yang sedang berusaha untuk membantu mangsa-mangsa yang menghadapi bencana banjir dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk juga ingin memberi nasihat kepada mereka yang sudah memainkan isu ini di media-media sosial khususnya. Saya memohon dan merayu kepada keluarga Malaysia kita. Kita hadapilah banjir dan apa saja bencana di negara kita ini sebagai satu keluarga. Maknanya kalau cubit peha kiri, peha kanan terasa. Sepatutnya begitu. Jadi sebenarnya semua hal-hal berita palsu ini mendatangkan musibah, bukan hanya dari segi perundangan, tapi juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa kalau bantuan itu sampai lambat. Jadi kita minta sangat kepada semua rakyat Malaysia untuk betul-betul peka bahawa ada masanya kita bermain media sosial sampai ke satu tahap di mana kalau ia menjadi pertaruhan nyawa, kita tidak harus melayan perkara-perkara tersebut. Baik, sesuatu yang penting jugalah nak dapatkan pandangan Datuk lah. Kita tahu bahawa pembentangan rancangan Malaysia ke-12 telah pun dilaksanakan ataupun disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, dan 29 hari bulan nanti pembentangan bajet 2022 juga akan dilakukan. Jadi apa harapan dan juga expectation pihak Datuk sendirilah dalam usaha melihat kepada bajet 2022 itu? Apakah mungkin ada peruntukan permintaan tertentu yang Datuk harapkan dalam usaha pihak Datuk sendiri untuk menghadapi isu bencana ini? Saya berharap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan akan memikirkan hal-hal seperti memberi lebih banyak alatan yang lebih canggih, seperti drone, dan juga bot-bot tertentu yang boleh melangkaui darat dan juga air. Ketika ada fasiliti yang begini, dan juga mungkin macam APM sendiri mungkin memerlukan lebih banyak ambulan, di mana mempunyai semua kelengkapan untuk membantu mangsa on-site. Daripada sampai ke hospital mungkin sudah terlambat. Jadi kita mempunyai anggota-anggota APM yang ready train untuk usaha-usaha ini. Dan ini akan membantu NADMA dengan begitu banyak sekali kalau kita boleh arrest ataupun usahakan keselamatan dan juga bantuan on the spot. Tidak payahlah ia rentetan itu sampai ke peringkat hospital ataupun ke tempat pemindahan. Jadi kalau ada vehicle yang cukup dan juga fasiliti-fasiliti di dalam ambulan APM ataupun drone yang ada boleh melihat secara besar, dari skala besar keadaan-keadaan yang ada di lokaliti itu, saya pasti
ia akan menyelesaikan banyak masalah kami. Supaya tak payahlah kami nak melalui darat sampai tidak tahu kadang-kadang di mana air akan setelah naik. Perkara-perkara macam tu. Jadi saya harap dan juga saya amat teruja dengan usaha dan kehebatan sukarelawan kita. Itu juga, dan mesti ada inisiatif-inisiatif tertentu untuk NGO yang mahu bergerak sama sederap dengan kita. Dan saya tahu memang ada inisiatif-inisiatif yang sedia ada, tapi mungkin yang lebih baik. Yang lebih insentifnya itu lebih jangkau panjang supaya NGO ini boleh membuat persiapan dari awal, mungkin setahun lagi awal untuk menghadapi banjir atau apa saja bencana yang mungkin berlaku. NGO yang lebih keantarabangsaan, maknanya mempunyai standard-standard tertentu yang di mana NGO peringkat antarabangsa telah mengusahakan begitu banyak perkara-perkara yang membantu masyarakat antarabangsa untuk menangani bencana-bencana tertentu atau tragedi-tragedi tertentu di kawasan-kawasan di seluruh dunia. Okey, tadi Datuk ada sebut tentang bencana kepala air yang berlaku di Kedah tu, ya. Ada juga yang bertanya sebenarnya, dan mereka juga menelpon saya suruh bertanya isu ini bersama dengan Datuk. Tidak adakah amaran awal yang boleh diberikan tu dalam sistem kita lah, terutamanya memberi amaran awal seperti bencana kepala air, banjir itu mungkin boleh, tetapi macam kepala air itu macam mana nak mengatasinya? Inilah maksud saya tadi, di mana fasiliti kita tu mungkin kita boleh upgrade lagi untuk cover usaha-usaha tu. Tetapi sebenarnya yang saya tahu pasal hal kepala air yang dengan lumpur begitu banyak itu tidak dijangka sebenarnya. Tidak dijangka the volume ataupun capacity dan density yang akan menyerang. Saya guna kata menyerang sebab ia begitu sekali dia punya efek kepada masyarakat di Yan. Saya juga kenal Yang Berhormat Jerai. Beliau memang sehingga kini masih lagi ada fasiliti-fasiliti di dalam kawasan beliau yang harus diperbaiki. Mengambil masa sebenarnya, begitu hebat sekali serangan yang berlaku kepala air. Jadi bagi saya, kalau ada peruntukan-peruntukan tertentu yang boleh kita upgradekan fasiliti-fasiliti jangkaan atau ramalan ini, itu lebih baik. Tetapi ialah ia antara perkara yang pertama ataupun satu experience yang luar daripada jangkaan sebenarnya yang berlaku di Yan itu. Okey, kembali semula kepada persoalan. Mungkin a bit sensitif, tapi saya masih lagi ingin mendapatkan pandangan Datuk dalam isu ini. Ada yang mengatakan bahawa berlakunya bencana seperti banjir terutamanya lah, kita dah ada pun pelan tindakan yang telah pun disiap-siagakan sebelum ini, tetapi ianya seolah-olah tidak dilaksanakan, dan itu yang mengakibatkan berlakunya banjir setiap tahun, walaupun pelbagai langkah, pelbagai cadangan telah pun dibuat. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini juga isu yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan khusus? Maksudnya prasarana yang patut dibina supaya banjir itu tidak berlaku lagi. Seperti sungai-sungai yang perlu yang sudah cetek, dia dah bersihkan, tidak dibesarkan, apa semua itu. Ia mengambil masa. Dan dari situ adalah hal-hal pembangunan negara di mana prioriti atau keutamaan harus diusahakan di setiap negeri. Jadi bagi saya, dan Yang Berhormat Menteri pernah berkata pada saya bahawa kawasan-kawasan hotspot ini macam lereng-lereng bukit di mana berlaku keruntuhan curam-curam, cerun-cerun. These are all tempat-tempat hotspot yang perlu kita beri penekanan. Maknanya kita pergi, kita lambakkan pembangunan ataupun prasarana yang harus kita betulkan di kawasan-kawasan hotspot ini dulu. Barulah kita melihat di mana mungkin banjir berlaku sekali-sekala di tempat-tempat lain. Jadi hotspot inilah sepatutnya ada fasiliti yang lebih hebat dan juga pembangunan yang lebih cepat untuk menangani kelemahan-kelemahan yang mungkin membuatkan bencana itu lebih dahsyat di dalam kawasan itu. Ini saya rasa satu pandangan yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri ketika perbincangan kami yang beliau sedang fikirkan, dan untuk mungkin beliau telah
membawa perkara ini kepada hal-hal bajet yang akan datang, insya-Allah. Ada juga yang memberi pandangan dan juga pendapat, Datuk, ya, berlakunya bencana-bencana alam ni, seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya, ialah kerana proses pembangunan itu sendiri yang tidak dirancang dengan betul dan teratur. Saya tak tahulah sejauh mana betul ataupun tidaknya, tetapi mungkin juga masanya sudah tiba di mana kerajaan-kerajaan negeri khususnya juga harus memberikan perhatian yang serius dalam isu ini, dalam usaha untuk mengurangkan kalaupun tidak menghalang berlakunya bencana-bencana yang kita bincangkan. Ya. Setiap pembangunan yang hendak dibuat mesti mempunyai segala bentuk persetujuan dan juga permit ataupun permohonan mereka mesti dilihat dulu. Dan bagi saya itu adalah satu level efisiensi di peringkat pegawai-pegawai kerajaan yang harus begitu peka dan meletak satu tanda aras yang tinggi, dan juga mesti tegas dalam apa-apa kelulusan pembangunan di kawasan itu. Sama ada pembangunan itu secara fizikal ataupun pembangunan itu melibatkan kawasan perhutanan, pembangunan itu melibatkan sungai yang ada dalam kawasan itu. Jadi kelulusan sesuatu pembangunan itu mesti mengambil kira banyak perkara dan jangan diambil enteng ataupun ringan kalau ia melibatkan hal-hal persekitaran atau alam sekitar di dalam kawasan itu. Saya sangat sensitif pada alam sekitar. Bagi saya, kalau kita tidak menjaga alam sekitar kita, alam sekitar kita tidak akan menjaga kita. Itu menarik. We have to take care of the environment so that the environment will be sustainable for a long time to come. Dan environment itu juga akan menjaga kita nanti. Bila kita sebut tentang penjagaan alam sekitar itu, di mana kelompongan-kelompongan yang Datuk lihat yang mungkin perlu diperbetulkan dalam usaha kita untuk menjaga kelestarian alam sekitar itu sendiri itu? Saya selalu sebelum ini sebelum saya menjadi pentadbir, saya sangat passionate bercakap mengenai zero carbon ataupun carbon tax, di mana industri-industri yang mengeluarkan karbon yang tertentu ataupun kumpulan karbon ataupun density karbon yang tertentu, mereka harus mesti ada cost terhadap perkara ini. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga sedang memikirkan perkara ini. Alhamdulillah, di mana zero carbon ini adalah satu usaha yang akan diusahakan begitu giat sekali oleh kerajaan ini, insya-Allah. Dan saya sangat menyokongnya. Itu satu. Dan kedua, pembuangan sampah ke dalam sungai kita. Jangan cakap pasal sampah. Di dalam kawasan saya sendiri, di mana ada ladang-ladang kelapa sawit, di mana pelepah sawit itu sendiri boleh bukan sengaja dicampak, dilarikan oleh air sungai itu. Dia jatuh ke dalam air sungai itu dan menyebabkan air sungai itu dan melempah. Dan ketika berlakunya hujan yang lebat dalam satu hari pun, ia akan melempah dan berlakulah banjir kilat dalam kawasan itu. Dan tempat itu selalu berlaku over and over again, selalu berulang. Jadi itu satu. Jangan cakap pasal sampah, cakap pasal pelepah daripada pokok-pokok yang ada di keliling kawasan, di kampung-kampung pun perkara ini boleh berlaku. Dan ketiga, untuk mendidik anak-anak kita mengenai pelupusan sampah. Maknanya kita ada what do you call it, sistem di mana kita buang kalau plastik dalam plastik, kalau kertas dengan kertas. Saya rasa masih lagi di tahap yang sangat rendah. Ya, betul. Ya. Dan bagi saya, apa sahaja kejayaan sesuatu negara, it starts from home. That means suri rumah tangga dan juga wanita berkerjaya di dapur mereka itu. Seharusnya ada satu sistem pelupusan sampah yang sangat teratur. Jadi dari situ anak-anaknya lihat, oh, this is how mom does it. Jadi mereka akan bawa perkara ini di sekolah dan di kalangan kawan-kawannya pula. Jadi
satu pembudayaan mengenai alam sekitar seharusnya menjadi satu perwalan ketika makan malam bersama keluarga. Okey, kita akan sama lagi Datuk, tapi kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda kita akan berehat hanya buat seketika dan kembali nanti. Tidak lagi tak banyak lagi masa yang ada, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Yang berhormat Datuk Mastur Tan Sri Datuk Muhammad Yazid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Kita jumpa selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Maafkan saya, Tok. Okey, sesuatu yang penting jugalah. Ini soalan yang saya terima lah, Tok, ya. Antara hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif dan mampan, terutamanya di Kementerian Perdana Menteri dalam tugas-tugas khas. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tok persoalan ini. Ya. Di dalam usaha Perdana Menteri untuk usahakan hal keluarga Malaysia ini, kita di bawah SPADU atau unit penyampaian kemakmuran bersama, di mana kita mencari supaya setiap rakyat itu tidak tertinggal dalam usaha perdana negara untuk membangunkan negara menuju kepada negara maju. Ini mengambil kira semua etnik, semua lingkungan umur, dan jarak geografi yang ada di antara kita, dan juga gender. Ini menepati dengan SDG di peringkat bangsa-bangsa bersatu. Dan SPADU juga akan menjadi kayu pengukur. Mereka akan ada satu measure untuk kebahagiaan rakyat Malaysia. Jadi apa yang membahagiakan rakyat Malaysia, itu akan diusahakan oleh SPADU. Unit kemakmuran bersama ini adalah satu plan selama 10 tahun yang diusahakan, dan ia mengambil kira banyak KPI, termasuk pentadbiran, soal kebahagiaan rakyat, soal ekonomi, sosial dan budaya, dan juga segala talent-talent ataupun kekuatan, kehebatan rakyat Malaysia. Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri mahu supaya apa sahaja yang diusahakan ini, setiap rakyat itu akan merasainya. It goes down to the ground. Perkara itu mesti sampai ke bawah. Tidak guna ada usaha-usaha yang hebat di peringkat pentadbiran dan juga plan-plan yang telah diusahakan oleh kerajaan, sekiranya perkara itu tidak sampai ke bawah. Dan macam mana ini nak sampai ke bawah? Mesti ada efisiensi dari segi penyampaian maklumat. Mesti ada efisiensi dari segi pemberian bantuan. Mesti ada efisiensi dari segi menyampaikan hasrat dan juga pandangan kerajaan bagaimana perkara itu. Dan paling-paling penting adalah mengadap hal-hal maklumat yang bersangkutan dengan komunikasi. Kadang-kadang kita mahu menyampaikan sesuatu maklumat itu, tetapi internet coverage itu kurang. Dan ketika berlaku bencana, kita tahu juga kadang-kadang masa anak-anak kita melalui PDPR, mereka tidak dapat mengusahakan perkara itu sebaik mungkin sebab atas kekangan-kekangan itu. Tapi we are on our way. Kita dalam perjalanan yang hebat, dan insya-Allah dengan pengumuman bajet yang akan datang pada hari Jumaat ini, moga kita mendapat berita-berita baik yang akan memangkinkan lagi kemampanan
inklusiviti dan kebahagiaan rakyat Malaysia. Menarik. Saya juga nak dapat pandangan Datuk. Bila konsep keluarga Malaysia itu diperkenalkan, sebenarnya ada sesuatu yang cukup hebat dan cukup murni sebenarnya di sebalik pengenalan konsep keluarga Malaysia itu. Dan mungkin ramai di antara rakyat Malaysia yang belum lagi dapat menghayati, menjiwai sebenarnya konsep keluarga Malaysia itu. Jadi mungkin Datuk ada pandangan tersendiri. Kenapa kita perlu memegang kepada konsep keluarga Malaysia ini sebenarnya? Kita sayang antara satu sama lain. Kita berkeluarga, kita sayang anak kita, kita sayang isteri kita, sayang suami kita, dan anak itu sayang pada ibu dan bapanya, menghormati satu sama dan lain, menerima perbezaan tanpa mengadakan prejudis-prejudis tentunya begitu lama kadang-kadang telah ada dalam masyarakat kita, mengambil kira kekuatan dan membantu kelemahan. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu ini disemarakkan daripada satu unit keluarga yang kecil dan semua bentuk keluarga berbangsa Cina, keluarga berbangsa Melayu, India, dan ada juga perkahwinan campuran. Dan juga Iban, Kadazan dan semua native-native di seluruh negara. Maknanya mesti ada satu persamaan jaringan dan jaluran yang ada di antara semua unit keluarga di seluruh Malaysia. It is all about kebahagiaan dan kasih sayang di antara semua. Saya yakin itu sebenarnya intipati yang sangat kuat yang ada di dalam hal-hal yang berkaitan keluarga Malaysia ini. Apakah Datuk merasakan bahawa mungkin dari aspek promosi untuk menyadarkan tentang rakyat Malaysia menerima dan memahami konsep keluarga Malaysia itu perlu dipertingkatkan oleh semua pihak? Oh yes, mesti. Saya selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sentiasa mewawarkan di mana saja beliau pergi, wakil rakyat dan juga ketua-ketua masyarakat harus mengusahakan perkara ini di peringkat masing-masing dan juga di peringkat sekolah, di agensi-agensi budaya kerja, di antara agensi-agensi juga mesti menggambarkan satu konsep keluarga Malaysia yang baik. Jadi bagi saya kita mungkin along the way kita akan menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang kerana kita mahukan keluarga Malaysia ini begitu kuat sekali. Dan macam mana kita nak menanganinya dan apakah cabaran itu dan apakah insentif-insentif yang boleh diusahakan supaya cabaran-cabaran ini diminimaliskan dan tidak gagal. Yang paling penting sekali ianya tidak boleh gagal supaya hasrat dan cita-cita dan impian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mewujudkan keluarga Malaysia yang mungkin boleh menyemarakkan dan diantarabangsakan dan dilihat oleh seluruh dunia adalah konsep yang amat berjaya. Bila Datuk sebut soal pendidikan, barangkali anak-anak kita di sekolah-sekolah rendah, di tadika khususnya, barangkali konsep keluarga Malaysia ini boleh diterapkan di peringkat yang serendah-rendahnya, di peringkat anak-anak kita di sekolah-sekolah di tadika, di sekolah-sekolah rendah, dan disemarakkan semangat itu. Jadi mungkin pada pandangan Datuk agaknya lah Kementerian Pendidikan juga harus memainkan peranan yang serius dalam isu ini. Setiap kementerian sebenarnya, selain daripada Kementerian Pendidikan, setiap Kementerian Wanita, di kalangan wanita, sebab ibu-ibu lah permula di peringkat rumah, unit keluarga itu sendiri, dan telekomunikasi di mana terma-terma dan juga hashtag yang menggambarkan kecintaan kepada kebahagiaan, kesamaan, inklusiviti, kemapanan itu harus diwar-warkan sentiasa, dan dimainkan, dan dia menjadi ikutan, dia menjadi lagu ataupun orang kata tema-tema anak-anak muda. Saya selalu percaya sebuah negara itu akan berjaya kalau anak mudanya bersama dia. Betul. Baik, kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk. Jadi di penghujung ni kita kembali semula kepada perbincangan kita tentang keluarga Malaysia siaga bencana ini. Jadi jaminan yang mungkin Datuk boleh berikan bahawa kita sebenarnya telah pun bersedia untuk menghadapi bencana musim tengkujuh yang bakal tiba ini, lebih-lebih lagi dalam era pandemik ketika ini. Silakan Datuk.
Saya yakin di atas usaha dan juga maklumat-maklumat yang telah kami dapat dan juga kami sediakan dan kesiapsiagaan di peringkat semua peringkat daripada daerah sampai ke negeri sampai ke pusat, bahawa kita bersedia. Skala bencana ini nanti we have to wait and see. Sebab kadang-kadang mungkin kita meramalkannya, tetapi krisis tu kadang-kadang menjadi lebih besar. Tetapi kita akan mempunyai margin ataupun kita akan bersedia sekiranya perkara itu berlaku. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua agensi-agensi yang terlibat selama ini, yang tidak kira masa dan juga kadang-kadang nyawa berhadapan sebagai frontliners. Mereka lah yang sangat banyak membantu rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih juga kepada yang berhormat Datuk Mastura kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita harap ini bukan kali pertama dan terakhir ya Datuk ya. Terima kasih menjemput saya. Mungkin selepas ini kita boleh duduk lagi berbincang tentang isu-isu yang mungkin jauh lebih besar, isu-isu politik misalnya, isu-isu perkembangan politik semasa itu juga saya kira cukup meyakinkan sekiranya saya duduk bersama dengan Datuk Mastura untuk bercakap tentang isu-isu politik yang sememangnya menjadi perhatian penonton-penonton kita di stesen-stesen media TV dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19, jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, dan jangan lupa selalu kami pesan kepada anda, kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.